Kefahaman saya adalah diorang waktu tu sedang bergurau dan isteri saya ditengking. Okey. Dan saya cuma nak dia jelaskan kenapa. Jadi bila dia petikaikan SMS saya, gua nak jumpa lu bro. Sedangkan kenyataan dia pada akhbar dalam video pun dia kata bro dengar macam ni. Jadi bahasa apa yang digunakan? Dan saya rasa tak ada masalah dari segi SMS saya tu. Bro gua nak jumpa lu. Saya dengan kawan-kawan yang lain pun macam tu. Cuma penerimaan individu tu, cara dia baca dalam keadaan yang macam mana. Diri dia dalam keadaan macam mana? Adakah keadaan diri dia dalam keadaan marah? Saya rasa kalau saya hantar kat kawan-kawan saya yang lain, tak ada masalah. Bro, gua nak jumpa lu. Lu angkat ke tak? Lu jawab atau tidak telefon, gua tetap nak jumpa lu. Saya tak ada berbau ugutan ataupun tidak ada marah. Sepatutnya dia dah tahu apa silap dia. Dan kalau dia kata dia nak minta maaf, saya bagi 1 hari, 20 hari bulan tu untuk dia minta maaf. Suami kepada pelakon Lisdawati iaitu Fauzi Nawawi bertegas tidak akan memohon maaf kepada aktor Shahnaz Ahmad berhubung isu pergaduhannya yang semakin hangat. Ekoran kenyataan dikeluarkan antara mereka sejak Ahad lalu. Malah pengarah dan pelakon itu juga tidak akan menurut permintaan yang disifatkan Fauzi sebagai mengarut dan tidak berasas. Fauzi ketika ditemui di lokasi penggambaran drama bersiri 4 penjuru di Kelana Jaya turut mendakwa dia berada di pihak benar dan komited untuk mempertahankan isteri selain sudah bersedia menghadapi perkara yang akan berlaku. Fauzi dan isterinya juga bersedia untuk mendedahkan bukti berkaitan jika Shahnaz berhasrat membawa kes itu ke mahkamah. Saya cuma tanya dia, macam mana pula kalau gua tengking mak lu? Apa dia rasa? Kalau. So maksudnya saya ni, isteri saya ni dah ditengking pun. Saya dah merasa, saya dah menanggung bebanan tu dalam diri saya. Saya sepatutnya lebih marah daripada dia. Tetapi dia lebih melenting. Lu datanglah macam mana gua hadap ayat-ayat yang macam dalam filem KL Gangster lah. Okay? Sama ada dia ni gangster betul atau tidak, wallahualam saya pun tak tahu. Tapi bahasa-bahasa dia agak gangster. Yang dia kata saya maki mak bapak dia. Saya tak ada buat benda macam tu. Kenapa saya nak minta maaf? Saya pun ada mak je. Saya pun marah juga kalau orang maki mak bapak saya. Sebab kalau saya nak bagi perumpamaan, contohnya, kalau gua maki bini lu macam mana? Dia tak kahwin lagi. Dia tak ada bini. Orang yang paling rapat dengan dia adalah mak dia. Dan saya, tanggungjawab saya, orang paling rapat dengan saya sekarang ni selain daripada mak saya adalah isteri saya. Kalau problem dia dekat set dengan isteri saya, pergi berjumpa, sama-sama artis, saya pun takkan masuk campur. Saya tak pernah masuk campur, tak pernah masuk lokasi orang buat kacau semua, saya tak pernah. Kalau masalah isteri saya yang dia boleh selesaikan sendiri, saya biarkan dia selesai sendiri. Dan kenapa benda tu perlu dikait-kaitkan dengan benda lain? Dia nak cakap dia datang cari saya apa semua, tak apalah bro. Gua tak biasa, gua takut mencing. Saya takut bukan takut apa, takut undang-undang. Kita nak lari mana? Malaysia ni tak besar mana pun. Dan kita duduk dalam industri hiburan ni, sepatutnya kita tunjuk contoh yang baik pada masyarakat. Jangan kita bawa budaya-budaya gangster yang dalam filem tu untuk bawa keluar. So, pendekatan saya, kalau dia kata dia bagi masa seminggu untuk saya minta maaf, kemudian dia nak saman saya rasa takkan ada perkataan maaf saya pada dia sebab maaf saya dah habis. Kalau dia nak saman, silakan, insya-Allah. Kita tunggu dan lihat. Bagi saya, kalau saya nak maafkan dia, dalam mesej saya awal-awal lagi dah. Bro, gua maafkan dulu. Maaf saya sekali je. Lepas tu dah habis. Okey. So sekarang kalau dia kata nak saya minta maaf, saya takkan. Sebab saya rasa saya tidak melibatkan apa-apa pun tentang keluarga dia, ibu bapa dia, ataupun apa-apa tentang peribadi dia yang belakang. Okey. Sekarang ni saya cuma cerita, saya nak tanya kenapa dia serang isteri saya. Okay. Dan buat report ni saya yang paksa Lisdawati untuk pergi buat report sebab saya tengok keadaan dia dah teruk, dah tak stabil, balik menangis-nangis dalam keadaan takut. Jadi saya takut kandungan dia tu ada masalah. Siapa yang akan bertanggungjawab kalau kandungan isteri saya ada masalah? Bukan saya yang akan bertanggungjawab. Jadi sebelum apa-apa berlaku, saya ambil tindakan untuk buat laporan pada polis supaya lebih mudah dia pergi ke hospital kerajaan. Saya dengan tegas pada Shahnaz, saya takkan minta maaf. Bagi saya, sampai waktunya dia lihat pada diri dia sendiri, sikap bongkak, sikap degil, sikap panas baran takkan bawa kita ke mana pun. Bagi saya, kalau dia betul datang nak minta maaf,
dengan saya atas kesilapan dia tengking isteri saya ataupun dia serang isteri saya boleh maafkan. Tetapi laporan tentang penjejasan pada kandungan isteri saya takkan tarik balik. Itu soal masa depan isteri saya. Kita sampai dia berdiri kat luar tengok dengan muka bengis, orang datang tahan, lepas tu dia tolak semua kru. Kalau perempuan walaupun tak mengandung, dia tengok lelaki dalam keadaan macam tu, adakah anda akan berdiam diri? Saya tanya balik pada semua fans Shana saya tujukan, saya tak salahkan anda semua, mungkin anda tak tahu cerita sebenar. Sekarang saya cerita, kalau anda di dalam keadaan begitu, seorang perempuan digertak oleh seorang lelaki dengan muka bengis, dengan gaya macam tu, takkan nak duduk diam. Dia pun sebenarnya dah tak tahu nak buat apa. Saya yang bawa dia, paksa dia buat laporan polis setelah saya dapat nasihat dari beberapa orang rakan anggota polis. So dia kata, better buat laporan polis je sebab benda ni akan jadi panjang. Sebab bila dah berkait-kait, bila SMS pun dah berbau gangster, ayat-ayat gangster pun semua dah keluar, saya anggap dia pun gangster di luar. Saya anggap, saya tak rasa, saya tak pastikan dia gangster. Bila keluar ayat-ayat macam ni, saya rasa dia ni mungkin gangster. Dan saya buat laporan polis.